Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ilal kubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'allimina wal mu'allimat kulluhum ajmain shawlil lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم امسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فهمي وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Imam dan Tuan Bilal, yang dihormati semua barisan ahli jawatan kuasa Surau Taman Megah, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapare-kapare waras, alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
yang telah menunjukkan kepada kita akan nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak terbilang, yang tak terhitung, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyaklah kita berdoa dan berharap penuh dan berusaha semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, ya, kita diberikan masa lapang, diberikan kesehatan yang baik, dan alhamdulillah kita dapat menggunakan nikmat sehat dan nikmat masa lapang itu untuk melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah memberi peringatan pada kita, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang kebanyakan manusia suka mensia-siakan, iaitu nikmat sehat dan nikmat masa lapang. Sebab itu pada satu masa Al-Imam Ghazali, ya, Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, Hujjatul Islam, pada satu masa dia bertanya kepada anak muridnya beberapa soalan. Di antara persoalannya, wahai anak muridku, apakah perkara yang paling wadah sekali ning dunia iki, ya? Apakah perkara yang paling jauh di dunia ini? Maka murid yang pertama menjawab, sing paling atas tuan guru negeri Cina, ya. Yang paling jauh adalah negeri Cina. Murid yang kedua jawab, sing paling atas tuan guru ya bintang. Murid nombor 3 jawab, sing paling atas sekali, sing paling jauh ya bulan. Murid nombor 4, sing paling wadah sekali tuan guru, yang paling jauh adalah matahari. Maka Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam dia berkata, semua jawapan kamu tu benar, tapi ada lagi yang benar jawapannya. Benda yang paling jauh, kata Al-Imam Ghazali tuan-tuan, iaitu masa yang lalu, ya, masa yang telah lalu. Ya, kita takkan jumpa lagi masa yang telah lalu. Bulan Syawal dan bulan Ramadan yang lepas ni kita takkan jumpa lagi. Dan kita pun belum tahu sama ada jumpa bulan Ramadan yang akan datang ataupun begitu juga bulan Syawal. Jadi kita gunakanlah hari ini, ya, dan hari esok pun kita pun tak tahu sama ada kita jumpa hari esok ataupun tidak. Jadi hari ini, ya, yang kita sedang lalui ini, buatlah sebaik mana yang mungkin untuk melakukan amal-amal ibadah. Pada malam yang berbahagia ini, bukanlah saya nak mengajar, nak berceramah, jauh sekali lah. Terutamanya nak mengingat terutamanya diri saya yang begitu banyak kelemahannya, iaitu saya ingin menerangkan berkenaan sedikit ingatan terutamanya pada diri saya yang banyak kelemahan dan kejahilan, iaitu antara amalan-amalan yang menjadi perisai ataupun yang menjadi pendinding, ataupun antara amalan-amalan yang menjadi penyelamat daripada azab neraka. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya menerangkan sedikit antara amalan-amalan sebagai pendinding daripada azab neraka, saya ingin menerangkan sedikit tentang keadaan neraka. Saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang ketiga. Satu masa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, diceritakan Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk bersama. Termasuklah Abu Hurairah pun ono podo, ya. Tengah duduk bareng-bareng ono, tiba-tiba terdengar bunyi benda yang jatuh agak seru mon ini, ya. Seru mon ini. Banyak benda yang jatuh agak kuat. Tiba-tiba ada benda jatuh kuat mono. Kuatnya kaya apa dah lah, tapi memang kuatlah. Lalu Rasulullah bertanya pada sahabat, faqala hal tadruna ma hadza? Rasulullah bertanya pada sahabat, wahai sahabat, mau ni apa kuwi? Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan, saya translate jauh, bunyi apa tu wahai sahabat? Lalu para sahabat pun berkata, faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, sesungguhnya Allah dan Rasul lagi mengetahui. Rasulullah pun menjawab, qala haza hajarun rumiya bihi finnar mundzun sab'ina kharifa fahuwa yahwi finnar al-ana hinna intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, itu adalah bunyi satu batu, ya, adalah bunyi batu yang jatuh
ke dalam jurang neraka. Ya. Boleh. Batu yang jatuh dilontarkan ke dalam jurang api neraka, batu tu baru jatuh sampai ke dasarnya, yang mana telah dilontarkan selama 70 tahun. Ibaratnya tuan-tuan lontar batu dekat perigi lah, ataupun dekat kolah, ataupun dekat kalbat, ataupun gentong. Gentong lagi kecil sikit, kita lontar batu dekat perigi, batu tu akan jatuh ke dasar perigi. Itu ibaratnya begitu. Ya, makan masa yang begitu, makan masa yang tak begitu lama. Tapi ni batunya dilontarkan ke dalam neraka jahanam, jatuh sampai dasarnya itu daripada atas ke bawah, kata Rasulullah, makan masa 70 tahun. 70 tahun bukan 70 tahun di dunia, tapi 70 tahun di akhirat. Sedangkan di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa dalamnya dasar neraka jahanam tersebut. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Walaupun Rasulullah dengan para sahabat masih hidup di dunia, tapi Allah Ta'ala telah dengarkan batu yang dilontarkan ke dalam neraka. Ada kisah juga tuan-tuan tentang bau surga. Surga ni tuan-tuan diceritakan dalam hadis, bau semerbaknya yang saya bahas, yang saya terangkan pada pertemuan yang lepas. Surga ni baunya amat wangi, ya. Semerbak wangi. Baunya tu ada dalam hadis 500 tahun perjalanan dah bau wanginya. Tuan-tuan kalau pakai perfume, ya, wangi tu, jenama apa pun tuan-tuan, takkan sampai 500 tahun baunya, jarak bau apa masih bau. 10 meter bau pun dah kira okey lah. Ada setengah riwayat 100 tahun perjalanan bau surga tu dah bau. Ada setengah riwayat 70 tahun, ada setengah riwayat 40 tahun. Tapi makan tahun puluh-puluh tahun lah. Tapi ada sahabat Nabi tuan-tuan masih hidup di dunia, tapi Allah Ta'ala telah berikan nikmat, dia boleh bau surga. Macam tadi ni, sahabat Nabi bersama Rasulullah masih hidup di dunia, tapi Allah Ta'ala dengarkan batu yang dilontarkan ke dalam neraka. Kan luar biasa. Diceritakan dalam peperangan Uhud, iaitu diceritakan oleh Anas bin Malik. Ada sahabatnya bernama Anas bin Nadhar. Dia ikut berjihad pada jalan Allah. Tengah berjihad tersebut, kata Anas bin Nadhar kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, aku wis mambu surga ning sebalik bukit Uhud. Aku dah bawa surga ni. Bau surga wangi sangat ni di belakang bukit Uhud." Wah, jadi dah bau surga wangi sebab orang lain orang mambu, tapi dia esok mambu. Ini dengan keizinan Allah lah tuan-tuan. Jadi apabila dia dah bau, jadi semangat dia nak gugur sahih ni begitu kuat. Lalu dia pelentang-pelenting, maksudnya lari, pelentang-pelenting tu dia lari lah. Dia lari di belakang bukit Uhud lalu berjihad sehingga akhirnya gugur syahid. Dan apabila nak dikebumikan, dilihat Anas bin Nadhar ni baru gugur setelah ada 80 tikaman di tubuh badannya. Bukan 8 tuan-tuan, 80 tuan-tuan. Barulah gugur syahid, ya. Jadi tuan-tuan tak mustahil kalau balik nanti bau surga. Tak tahu, tapi kita tahu ni bau surga ke, ya. Ni bau lingsang, bau wangi tak apa daripada bau busuk tuan-tuan, Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu satu kisahlah tuan-tuan. Ada juga dalam kisah ini tuan-tuan tentang azab neraka, diceritakan tuan-tuan daripada wa'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ahwana 'alin nar azaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u fi akhmasin qadamaihi jamratanin yahli minhuma dimahu ma yara anna ahadan asadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban muttafaqun alaih. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya terdapat ahli neraka yang mana tapak kakinya diletakkan bara api. Setengah diriwayat sikile dinggoke terompah diperbuat daripada api neraka. Dinggoke terompah diperbuat api neraka, otaknya menggelegak saking panasnya kuwi. Saking panasnya tuan-tuan, dia pakaikan bawah tapak kakinya diletakkan api neraka, otaknya menggelegak begitu tersiksanya sekali.
Dia sangkakan inilah azab neraka yang paling abot sekali. Yang paling abot ni maksudnya azab neraka yang paling berat sekali ni, ya Allah. Rupa-rupanya itulah azab yang paling ringan rupanya. Itulah azab yang paling ringan. Ni kalau ada kena mengenanya hadis ni dengan kisah Abu Talib, tuan-tuan, bapa suruh Nabi. Nak cerita tu panjang lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, jadi jangan kita, sebab tu dalam kehidupan Rasulullah banyak mempertekankan kita supaya kita banyakkan berdoa supaya menghindarkan daripada azab neraka. Nak kira panas api neraka ni, tuan-tuan, Rasulullah ada menyatakan apa panasnya api neraka ni, ya, narukum hazihi allati yuqadu banu adam juz'un min sab'ina juz'a min harri jahannam. Bayang api neraka ni dibandingkan api dekat dunia 1 nisbah 70. Api masak tu dibandingkan dengan api neraka 1 nisbah 70. 70 kali ganda dengan panasnya api di dunia. Ini diceritakan, tuan-tuan, ya, dalam satu kisah Nabi Adam apabila telah diturunkan ke bumi, ya. Sebab tu kalau tuan-tuan ditanya dalam bulan Ramadan pun saya dah cerita juga, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, kita ni kalau ingat dia tak lupa, kalau lupa dia tak ingat, ya. Itu sayalah, tuan-tuan ingat aja, tuan-tuan, ya. Iaitu kalau tuan-tuan ditanya apakah kesalahan yang pertama dilakukan oleh manusia, apa kesalahan pertama dilakukan oleh manusia? Saya jawab membunuh. Kata guru saya tak tepat. Tak tepat, kata, tak tepat. Itu kalau membunuh kesalahan manusia pertama di dunia. Soalan saya tadi dengan baik-baik. Kesalahan pertama dilakukan oleh manusia kalau di dunia betul membunuh, iaitu kisah anak Nabi Adam telah Qabil membunuh Habil. Betul? Qabil bunuh Habil kerana apa? Antara sebabnya Qabil tak setuju, tak nak nerima kalau dirapik kalau saudara kembar Habil namanya lah budak. Manakala Habil diperintahkan kahwin dengan saudara kembarnya Qabil namanya Ikrimah. Habil tak jadi masalah, no problem. Tapi Qabil pula orang setuju, aku rapi juga karo kembar aku sing jenenge Ikrimah. Sebab Ikrimah ki wayu. Itu di antara sebabnya lah. Lah puda orang patio ayu, tak berapa cantik, ya. Lalu Allah Taala perintahkan supaya melakukan ibadah korban. Siapa yang korbannya diterima, bolehlah kahwin dengan Ikrimah. Tapi korban Habil diterima sebab korbannya ikhlas kerana Allah dan dia keluarkan korban yang terbaik. Jadi tak dapat kahwinlah Qabil dengan Ikrimah, maka berdendam sehingga berlakunya pembunuhan. Tetapi rupa-rupanya kesalahan pertama yang dilakukan oleh manusia, tuan-tuan, rupanya makan. Makan pun jadi satu kesalahan. Ini dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadallahuma bihurur falamma zaqat sajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqan yahsifani alaihima min waraqil jannah. Iaitu kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ni asalnya di surga. Nikmatilah apa yang dekat surga ni, nikmatilah. Allah Ta'ala tak larang, tapi Allah Ta'ala melarang jangan sekali-kali kamu makan buah daripada pohon tersebut. Tapi oleh kerana tipu daya syaitan ni yang begitu licik, ya, sampailah sekarang, ya, keturunan Nabi Adam ni memang nak disesatkan oleh syaitan siang malam tak tidur, ya, tak ada non-stop, tak berhenti-berhenti. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa telah makan buah larangan dalam surga. Apabila makan, tuan-tuan, maka tanggallah akan nikmat dalam surga, termasuklah pakaian yang dipakaian itu. Maka terdedahlah aurah Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka ditutuplah tubuh badannya dengan daun-daun pohon di dalam surga. Buka surah Al-A'raf ayat 22. Ada ceritanya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau ikut tafsir Israiliyat, ya, tafsir orang Yahudi ni, tuan-tuan, boleh baca, boleh dengar, percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Nabi Adam ni makan sebiji aja.
Itu sebagai kata tafsir Solat itu sebagai bukti yang pernah dilakukan oleh orang lelaki. Makan sebiji buah larangan dalam surga tu lekat dekat sini. Ini tafsir Solat. Tuan-tuan percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Dekatnya Alkom. Ada tak semua yang lelaki? Kalau tak ada kena pakai telkom tuan-tuan Manakala Siti Hawa makan 2 biji. Lekat dekat mana? Cari sendiri tuan-tuan tapi rumah tak apa. Orang lain jangan tengok cari sendiri. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, dengan sebab makan kesalahan pertama. Sebab itu dalam Islam bab makan dan minum ni bukan perkara yang ringan, sehingga kan ada satu ibadah tuan-tuan dalam 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampailah Zulhijjah, ada satu bulan yang siang harinya daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, di antara tuntutannya diharamkan makan dan minum bagi orang yang cukup syarat, iaitu ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Sebab tu puasa ni, makan ni main peranan penting. Rasulullah ambil peran. Sebab itu Rasulullah makan sikit-sikit. Rasulullah makan jaga-jaga. Rasulullah makan jadi ubat. Tapi kita sebaliknya, bukan kita, sayalah sikit-sikit makan. Bukan makan sikit-sikit. Rasulullah makan jaga, kita jaga-jaga makan. Dah bulan Ramadan, patutnya habis Ramadan dia maintain Dulu 104 mungkin jadi 100 ke 98. Habis Ramadan 106 104 jadi 106 tuan-tuan. Rasulullah makan jadi ubat, tapi kita kadang-kadang ubat jadi makanan terbalik. Apa taknya? Ubat cair darah, ubat darah tinggi, ubat gout, ubat semput, ubat apa namanya tu, apa nama kolesterol. Satu genggam makan tuan-tuan Sebab itu ada satu amalan tuan-tuan Ini dapat dijazakan oleh Datuk Haji Kiai Suhaili kat sini pun ada kelas dia tuan-tuan. Selain kita lepas makan baca doa, macam-macam doa lah yang saya bagi tu. Alhamdulillah, yang saya bagi kat kertas tu ada kan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jalana muslimin. Lepas tu sebaik-baiknya tuan-tuan ada satu amalan yang kita kadang-kadang jarang buat. Baca suratul Quraisy sampai habis. Lepas makan, lepas minum, baca. Konsisten. Bukan panjang sangat pun. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sampai 10 minit ke? Sampai 10 minit? Tak sampai 1 minit pun tak sampai. Tapi kadang-kadang orang susah, orang bocor. Alhamdulillah, kadang-kadang susah tuan-tuan, tidak. Allazi at'amahum min ju'. Kamilah yang memberi makanan, kamilah yang memberi makanan kepada mereka yang menghilangkan kelaparan dan memberi keamanan daripada ketakutan. Keamanan daripada ketakutan. Kadang-kadang kita makan ni takut nanti makan durian kolesterol tinggi, makan nasi dia punya kanji banyak, makan santan lagi tu, semua takut nak makan. Kita makan. Saya pernah pergi tazkirah dekat pejabat kesihatan. Dia setiap makanan tu dia tulis dia punya kalori kolesterol. Tengok semua ni, semua tak boleh makan ni. Minum air jarang lah jadi. Habis semua tak boleh. Duduk kat pejabat kat aircon, badan dah 104 kilo. Tengok ni tak akhirnya minum air jarang ni. Kalau nak ikut tu, apa lagi? Tengok sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Minta kebekal. Bantai je lah tuan-tuan. Tapi bantai pun ikutlah sunnah Nabi. Makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. InsyaAllah baca tu tuan-tuan dijauhkan. Sebab tu kadang-kadang orang makan jadi sakit pula, kencing manis, darah tinggi. Diberi keamanan daripada ketakutan, ketakutan daripada penyakit yang nampak maupun tak nampak. Baca dengan yakin lah tuan-tuan. Baca dengan yakin. Okey, tuan-tuan hadirin hadirat, apabila Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar perintah Allah Taala murka, maka diturunkanlah Nabi Adam di dunia. Kalau dekat surga makan, terlintas dalam hati pun tersedia. Malah dekat surga ni setengah riwayat diceritakan, kita kuat makannya tu, makan minumnya, dia punya kekuatan makan 100 kali ganda kuat makan dekat dunia.
Dekat sini saya tengok baru buat sambutan air raya, air raya Saya tengok dekat Facebook meleleh juga saya tengok. Tengok je gurau je lah tuan-tuan, tak lah tengok lah tuan-tuan, ada sate ada, tengok macam sate nampak, air macam-macam pun ada lah saya tengok. Kuih lah tengok, berapa banyak tuan-tuan boleh makan? Berapa banyak tuan-tuan? Tengok macam semua nak makan sepinggan wis wis warak lah tuan-tuan. Tapi besok dekat surga 100 kali ganda kekuatannya. Begitu juga nafsu kekuatan berkelamin, hubungan suami isteri, kekuatannya 100 kali ganda. Sekarang dekat dunia satu pun tak larat, kadang-kadang tuan-tuan. Kalau yang dapat 4 tu boleh tahan jugalah tuan-tuan. Tapi besok dekat surga 100 kali ganda tuan-tuan kekuatannya. Walau bagaimana tuan-tuan hadirin, apabila dekat dunia Nabi Adam setia, tak macam dekat surga. Jadi nak makan minum kena cari, makan minum buah-buahan, memburu binatang. Jadi apabila dapat daging binatang, takkan nak makan daging mentah, tentu nak dimasak. Lalu diceritakan tuan-tuan, Nabi Adam perlukan api. Nabi Adam pun berdoa pada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku api untuk keperluan hidup di dunia. Lalu Allah Ta'ala makbulkan. Ini ceritalah tuan-tuan, kisah Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kamu pergilah ke neraka, jumpa malaikat Malik, minta sedikit api untuk digunakan Nabi Adam di dunia. Malaikat Malik ni tuan-tuan yang menjaga neraka, diceritakan tak pernah senyum, lagi ketawa. Nengok wajahnya pun menggerunkan tuan-tuan. Tengok wajahnya pun dah menggerunkan. Lalu malaikat Jibril kata, wahai malaikat Malik, aku ni diperintahkan oleh Allah nak minta api neraka sedikit untuk diberikan Nabi Adam dan Siti Hawa di dunia untuk keperluan hidup. Berapa banyak kau nak, wahai malaikat Jibril? Bagilah 1 biji kurma. Masa tu diceritakan, diriwayatkan, sukatannya tak dibagi tahu. Bagilah sebesar biji kurma. Biji kurma bukan dengan isi luarnya, biji kurma dalam kecil kan. Kata malaikat Malik, tak boleh. Kalaulah aku bagi kamu sebiji kurma, wahai malaikat Jibril, kepada Nabi Adam, nascaya terbakarlah bumi dan langit. Sebesar biji kurma pun terbakar bumi dan langit. Nek kau yang ngono kai separuh air lah. Tapi tak jauh lah tuan-tuan, ni cerita. Saya translate. Kasih separuh cukup lah. Separuh pun tak boleh. Separuh nanti hujan orang medun. Selawas-selawas hujan orang medun. Hujan tak turun. Wah, ini tuan-tuan, kita lepas gerhana dalam bulan puasa tu, ada gerhana kan, anak raya tu. Tak lama kita diuji dengan panas yang agak berlebihan. Dekat Johor ni alhamdulillah masih hujan turun tuan-tuan. Dekat negeri-negeri yang berhampiran ni, negara-negara lain, memang panas lain macam tuan-tuan. Pukul subuh wis panas ting-ting 10 kadang wis panas ting-ting tu. Panas. Ini baru sikit. Ini fenomena alam, tapi ingat tuan-tuan, ini satu peringatan daripada Allah. Di antara kita yang akhir zaman, hampir-hampirnya berlaku hari kiamat. Maka kita lengkapkanlah diri kita, cari bekalan untuk dunia dan alam akhirat. Itu ingatan yang penting lah tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin, separuh pun tak boleh turun hujan, selama-lamanya. Ini kalau panas terus ni, tadahan air pun boleh kurang tuan-tuan. Tadahan air pun boleh kurang. Apabila tadahan air kurang, tuan-tuan ada dekat kampung pun kolam ni lagi tak kolam. Anda tak ada semua guna air paip tuan-tuan. Apabila tadahan air kurang, macam mana nak mengalirkan air? Tak musai satu hari nanti, minta-minta yang berlaku lah tuan-tuan. Berperang bukan kerana nak cari harta, emas, perak, rupanya berperang nak berebut air bersih tuan-tuan. Tak musai. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lalu malaikat Jibril pun bertemu dengan Allah, minta sukatan yang sebenar. Diceritakan Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, kamu ambillah api neraka sebesar zarah. Zarah ni lagi halus daripada biji sawi tuan-tuan. Biji sawi tu halus warna kecil hitam itu. Kalau tuan-tuan ambil satu jatuh dekat tanah gambut, tuan-tuan nak cari ke? Kalau saya tak sanggup nak cari, halus benar. Ini zarah lagi halus. Kalau kita belajar sains, zarah ni kena tengok alat mikroskop, teropong baru nampak. Itu pun kalau api neraka sebesar zarah diberikan pada Nabi Adam pun tak boleh. Allah Ta'ala perintahkan supaya basuh 70 kali dulu.
Suruh basuh 70 kali api neraka sebesar zarah tadi tu, kemudian dengan 70 batang sungai yang berlainan. Kemudian diletakkan dekat gunung. Gunungnya iso cair, tuan-tuan. Sebab tu mungkin ada gunung berapi sekarang ni. Mungkin daripada kisah tu mungkin ada kena-mengenanya, wallahu alam lah. Gunung tu iso cair, lepas ke kau ngurang ni. Kalau orang kencing manis luka, dia makan dalam. Kalau orang merun, kalau orang tanah gambut nak tanam pokok pisang, tanam ubi, tanam keladi, dia nak cari tanah bakar kan. Jadi tanah gambut tu rumput-rumputnya dirunggukkan, dibakar biar dia ngurang. Makan tanah ke dalam. Tu namanya ngurang. Tengok di sendiri memang tak jumpa lah. Ngurang mandak ceru. Maksudnya api itu masuk dalam bumi, bakar tanah masuk dalam, tah lapisan berapa masuk. Wah, kata malaikat Jibril, wah ki orang kenang ki nak dijar ke air. Ini tak boleh ni kalau dibiarkan aja, bocor bumi ni. Ibaratnya begitulah. Dia masuk dalam. Oh, tak boleh. Habis membawa mudarat pada orang penduduk bumi. Lalu malaikat Jibril ambil api neraka tadi tu yang sebesar zarah tadi, dipulangkan semula dekat neraka. Jadi api yang dekat dunia ni tuan-tuan, cuba balik nanti pegang api tu. Mana siapa tak? Gas tu pegang. Menteling-teling ya. Itu baru saki bara-bara api tadi. Bara-bara api kat gunung tu. Bara-bara dia je yang kita guna. Sebab tu dalam hadis Nabi tadi, 1:70. Sebab tu jangan main-main tuan-tuan, terutamanya orang perempuan. Pernah tuan-tuan ada orang perempuan ni, dia salah pejabat, masuk pejabat pendidikan. Dia nak pejabat kadi, tersalah masuk bilik jumpa saya ke pejabat pendidikan. Tadi kenal saya kat masjid ke apa, Ustaz, saya gaduh dengan suami saya berhujah dengan suami saya sampai tak boleh jawab. Puas betul Ustaz. Tak apalah, masuk neraka pun tak apalah Ustaz, puas hati dia kata. Makcik ni boleh tahan masuk neraka pun tak apa. Makcik balik. Makcik pernah masak tak kat rumah? Masak. Makcik nanti balik masak air gunakan cerit. Pakcik tengah panas-panas tu pegang cerit, tak payah pegang api je lah. Gila apa Ustaz? Kata gila pula kata. Panas lah Ustaz. Habis kata makcik tadi masuk neraka pun tak apa. Neraka ni makcik 70 kali ganda makcik dengan panas api dunia. Ya ke Ustaz? Istighfar makcik banyak-banyak. Astagfirullahalazim. Jangan main tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab itu Rasulullah banyak memberi tunjuk ajar kita. Sebenarnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW sayang pada umat-umatnya. Diterangkan neraka, bagaimana kita supaya terdinding daripada azab neraka. Okey, yang pertamanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang pertamanya untuk menyelamatkan kita daripada azab neraka, kata Rasulullah, mengucapkan kalimah syahadah dengan penuh ikhlas. Ucapkanlah syahadah setiap hari dengan penuh ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadikan ia zikir harian, kerana dia berupaya menjadi pendinding buat diri kita daripada neraka. Banyakkan setiap hari mengucapkan kalimah syahadah dengan penuh ikhlas. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Sahih Al-Bukhari. Tidak ada seorang lelaki yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ikhlas dan membenarkan dalam hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan ke atasnya dirinya neraka. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, setiap apa yang kita nak cakap, setiap apa amalan yang kita nak buat, malah kalau boleh di dalam hati kita, pastikan dia tak merosakkan akidah. Jangan janji mengoy ngomong. Percakapan itu mungkin menyalahi bertentangan dengan akidah. Perbuatan kita mungkin bertentangan dengan akidah. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mempelajari ilmu apapun, sebab itu kita kena mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadisnya, di antara sebab-sebab yang mendorong seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, kata Rasulullah, istakhafa ustazahu ibtilahullahu bisalasatin
barang siapa yang meringankan majlis ilmu, barang siapa yang meringankan akan para alim ulama, maka Allah Ta'ala turunkan 3 musibah. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada jawatan kuasa surau ini dan ahli jemaahnya, tak jemu-jemu mengadakan majlis ilmu, ya. Lunga ya kono. Wis dipelitak-pelitak ke, ya. Dah saya tak apa, tak datang tak apa, saya embal-embal aja. Yang osak-osak lain, ya. Besok setidak-tidaknya kalau ditanya jawatan kuasa, kenapa ni ada masih lagi orang yang melakukan perkara yang khurafat? Saya dah ada majlis ilmu tapi dia orang teka. Wah, dia jawab juga. Kenapa saya kata tak ada majlis ilmu diadakan? Kena jawab nanti jawatan kuasa, ya. Tapi sini alhamdulillah, ia tak jemu-jemu mengadakan majlis ilmu. Kerana apa? Orang yang meringankan para alim ulama, pertama, doka rizkuhu, Allah Ta'ala sempitkan rezekinya. Tuan-tuan pergi majlis ilmu ni tuan-tuan, insya-Allah akan luas rezekinya. Tuan-tuan duduk 40 minit, 50 minit, 1 jam, tak makin miskin lah tuan-tuan. Makin akan diluaskan akan rezekinya. Yang keduanya, wa nasiya ilmuhu. Kalau kita meringankan majlis ilmu, dihilangkan ilmunya sedikit demi sedikit. Belajar sekolah agama kerajaan di Johor dulu, dah jahaz dapat pangkat 1. Lepas tu tak pernah datang. Jom pergi kelas ilmu. Minta maaf lah, saya dah pandai dah. Dulu dah jahaz pangkat 1. Kau negeri mana? Bukan negeri Johor. Kau tak ada dah jahaz kan? Pergi. Oh, belagak. Tapi bukan orang sini lah. Dia belajar dulu 13 tahun, sekarang umur 49 tahun. Agak-agak diingat semua ke? Dekat sekolah agama pun dulu mungkin belajar basic-basic aja. Jadi kena belajar. Dan yang air sekalian yang kita takut ni, kalau kita meringankan majlis ilmu, wa yahruju minad dunya bi khairil iman, takut nanti dia meninggal dunia ditanggalkan akan keimanannya. Itu yang kita sangat takut. Sebab dengan ilmu inilah dapat membezakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, banyakkanlah kita mengucapkan kalimat tauhid dalam kehidupan kita, supaya di akhir hayat kita, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimahnya, di akhir hayatnya dia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk surga. Tapi tak semudah kita tengok macam kat drama tu. Kalau tengok cerita Allahyarham P. Ramlee tu, lagi dah dituang dekat tong minyak tanah. Minyak ke air masak, air panas. Mati dalam iman, ya. Boleh cakap lagi. Kalau kat drama tu ada waya banyak-banyak ngucap. Talqin kan pun ngucap apa jadi apa? Boleh mengucap dengan mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, memang mudah betul dekat dia punya betul, dekat drama, Memang mudah-mudahan macam tu. Azan dulu, ya, kita sambung sikit lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
asyhadu an la haula la haula la la Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu qa'imah hati sayyidina Muhammad wa sallallahu wa salawatu aliyata rafi'ah wa ma'asumuka mahmud alladhi wa ta'ah innaka latulikul mi'ad. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita lihat tak semudah dalam drama tu. Tapi kalau dapat macam tu, alhamdulillah lah tuan-tuan. Kadang-kadang kalau boleh ucapkan kalimah Allah pun alhamdulillah. Kalau yang lebih warak lagi boleh ucap la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan ada yang tengah nazak, kaki dah sejuk, naik atas sejuk-sejuk, mulutnya masih boleh mengaji lagi tuan-tuan. Boleh baca Quran. Tapi dalam masa hidupnya tuan-tuan, dia memang rajin baca Quran. Orang nak meninggal dunia ni tuan-tuan, kalau baca kitab malam pertama di Alam Barzah yang telah ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan banyak kitab lagi lah tuan-tuan, ketika dia dengan nazak ni menghadapi pertaruhan. Pertaruhan apa? Antara syaitan terutamanya, menggoda. Sebab tu nak ajak orang dengan nazak ni tuan-tuan hadirin hadirat, kita kena sunat ajakan dia talqin. Ya. Masa tu kena bantu, jangan macam kadang-kadang ucap banyak-banyak ucap banyak-banyak. Dia nanti cap-cap aja tuan-tuan. Banyak. Kena pimpin. La ilaha illallah. Sebab itu kata alim ulama, kalau boleh yang mengajarkan tu kalau boleh orang yang disayangi oleh orang yang hampir meninggal dunia tadi. Siapa orang yang paling disayangi? Contohnya isterinya yang disayangi, isterinya ajarkan. Itu lebih mudah. Itu kata alim ulama tuan-tuan. Kalau isterinya ada dua, tengoklah. Ya contoh ya. Ataupun anak dia, anak pun contoh anak 5 orang. Memang semua sayang 5 orang tuan-tuan. Tuan-tuan pun ada anak kan? Yang tak ada rumah tangga lah. Ada anak 5 orang. Agak-agak ada tak yang lebih sikit? Ada tuan-tuan, tapi kita tak nampak kan. Mesti sikit tu bisa ada. Dia lebih sikit, tapi kita tak tunjukkan. Pula-pula yang ajarkan tu anak yang jarang balik. Balik pun kadang-kadang balik, mak banyak nyamuk mak, kita nak tidur homestay. Aduh, nak tidur homestay pula. Padahal anak 2 orang rumah sak keden-keden ni. Tahanlah sikit, sian mak, tidur homestay. Tak ada ekor rumah kampung, panas mak, tidur homestay mak. Isi kita ni memang kulitnya macam mak. Tidur homestay. Wah, telefon pun jarang. Kadang-kadang kita telefon baru dia nak telefon. Telefon minta mama ni tengah musyawarah mak. Kadang-kadang kredit nak habis. Kredit nak habis berkira pula. Kadang-kadang dia telefon dengan siapa? Mak, protek kita matilah mak. Anak nak masuk sekolah, pinjam duit boleh tak mak? Contohnya. Time tu lah dia nak telefon. Dia pula yang ajarkan talqin. Wah, itu susah juga tuan-tuan. Kalau boleh orang yang disayangi, lebih mudah tuan-tuan untuk membantu dia mengucap dari masalah. Tapi kalau dah tak ada tuan-tuan, siapa yang hampir? Jangan dia tengah dah nazak tu, ajarkan talqin tu maknya dah nak meninggal tu. Aku bukan anak disayangi, anaknya disayangi tu kat Johor. Tunggu dia balik. Janganlah begitu. Itu pandangan tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca dalam pengurusan jenazah, sebaik-baiknya yang mengurusan jenazah ni yang mandikan daripada kalangan ahli keluarganya yang terdekat tuan-tuan. Ya. Dan elakkan daripada musuhnya yang menguruskan. Musuh si mati itu dalam masa hidup memang musuh. Yang mandikan musuhnya. Wah, ini kau masih hidup dulu, kau main aku. Sekarang kau nak buat apa? Rasa kau kosok. Rasa nak. Elakkan dia daripada musuh. Tapi janganlah macam tu. Janganlah bermusuh. Orang dah tak ada pun masih bermusuh. Jangan tuan-tuan. Bakalnya pun kita mati juga tuan-tuan.
Sebab tu kalau kita boleh memaafkan orang yang menzalimi, ya, kita boleh dermawan terhadap orang yang lokek, ya, kita buat baik pada orang yang buat jahat dengan kita, itu di antara ganjaran yang dapat meringankan besok apabila kita dihisap kelak, ya. Lagi satu, tuan-tuan hadirin hadirat, supaya di akhir hayat kita ni tuan-tuan mudah mengucap kalimah tauhid, antaranya banyak-banyakkan zikir. Terutamanya kata alim ulama, kalau kita sayang dengan Allah, banyak zikir, ya, tapi jangan tinggalkan membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau boleh tuan-tuan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tu, kalau boleh satu hari satu malam 360 kali. Saya dah bagi tuan-tuan dulu. Ini yang disusun oleh orang salafus soleh, kitab yang disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Kalau kita dapat istiqamah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun bolehlah tuan-tuan. Kalau susah nak kata keluarganya wa alihi wasallam tu susah, tergeliat-geliat lidah kita, baca itu pun cukup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 360. Okey Ustaz. Yang cakap okey tu sembisik siapa? Setan dan rumah ni. Tapi nak kita delok WhatsApp ke, oh suara kroso. Wah, delok Facebook tekan anu, oh no cerita Indonesia. Oh no ulat bulu bukan kadang-kadang wis sak jam ke ora kroso. Tapi nek membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suwene kadang-kadang dekat kereta lah. Saya tak bukan tuan-tuan lah. Dekat kereta kan nak buangkan siapa? Cuma seorang. Gitu. Mulut nak baca ni la ilaha, tadi ngajar 360. Ayolah, insyaallah azam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Loh, kok ana wong ngedol mangga. Wah, 5 kilo RM20 kok mening-mening bulet-bulet ngono. Lebar kok wis lali tuan-tuan. Buka radio lagu ala klasik 60-an. Seronok. Memang tuan-tuan, memang dia tak suka kita zikir ni. Tapi kalau dah biasa zikir macam tadi tuan-tuan, kadang-kadang orang kan suka ngacau kita, ngambari dengan kita diri, tiba orang cucuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab dah biasa dia cucuk la ilaha illallah. Kenapa kau banyak cucuk orang, kan? Tapi kalau dia bukan kaki sikit, dia cucuk celeng tenan. Celeng tahu celeng? Celeng kalau celengan beza tu kan, ya. Celeng tu babi lah. Kalau celengan tu tabung, ya. Dia cucuk sikit, sial betul lah. Kadang-kadang kalau kita jalan itu terbelgok tahu, terpelecok itu celaka. Celaka betul batu ni. Jangan, saya tak suka tuan-tuan tu. Kalau kita terbelegok sikit tu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau betul kok, ya Allah. Bagusnya tuan-tuan. Tapi kalau mulut kita cakap celaka, takut besok di akhir hayat kita la ilaha illallah celaka. Macam mana? Takut tuan-tuan, takut. Jadikan satu kebiasaan, ya. Kalau kita sayang dengan Allah, cinta pada Allah, banyakkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau boleh 360 kali setiap hari. Yang keduanya, kalau sayang pada Rasulullah, banyakkan selawat. Jangan tunggu sawal marhaban baru nak selawat, ya. Banyakkan selawat tuan-tuan. Sebab itu saya dah kata dulu, kalau payah kita ni, kalau tuan-tuan memang ahli zikir, ya. Kalau macam saya ni, aduh. Sebab tu guru saya suruh pegang lah alat-alat ni. Pegang ni, apa ni, zikir, apa ni, apa namanya ni, mesti zikir elektronik ataupun tasbih. Bawa juga tuan-tuan. Ni saya bukan tuan-tuan, masuk kotak. Sing dicekel apa? Kepeng. Jadi sing delok kepeng zikir suruh simpen naik. Suruh pegang tu. Jadi kalau pegang tu kan ingat, oh ni buat apa ni zikir, Tapi dia zikir, wah ni orang tengok aku, tengok semua pegang kepeng, aku pegang tasbih, tengok aku ahli zikir lah. Tengok. Itu pun astagfirullahalazim, aku dah menunjuk pula, kan. Itu memang kena menghadapi semua. Daripada aku menunjuk-nunjuk, tak payah zikir lah. Yang itu teruskan.
Kalau ada perasaan nak menunjuk-nunjuk, baca la haula wala quwata illa la haula wala quwata illa billah. Janganlah digitukan. Wah, megang ini. Wah, ni nak zikir dia. Janganlah gitu. Loro hati ke hamba itu. Kalau gini memang nampak sangat. Tapi tak boleh jangan nak nunjuk-nunjuk, bukan gitu. Mungkin niat dia nak memotivasikan orang supaya jangan leka main gepeng aja, supaya berzikir rasa kebaik. Nak nunjuklah tu pegang elektronik. Jangan sangka buruk. Sangka baik. Dia memotivasikan. Ibaratnya begitulah tuan-tuan. Kalau sayang dengan Rasulullah, banyak selawat. Sayang pada ibu bapa, banyakkan doa. Sayang pada diri kita, banyakkanlah istighfar. Yang kedua, di antara cara untuk menyelamatkan kita daripada azab neraka, Rasulullah pesan pada kita, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu apa kata Rasulullah? Ittaqun nara walau bisiki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Takutilah neraka ataupun jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah butir kurma, walaupun dengan sebelah kurma. Takutilah neraka walaupun bersedekah dengan sebelah kurma. Maksudnya sedekah ini tuan-tuan dapat menyelamatkan daripada azab kubur walaupun sebelah kurma. Kalau sebelah kurma pun orang mampu, ialah contohnya ada nak orang sedekah banyak madrasah, nak baik pulih surau jirannya dalam keadaan kesusahan, sebelah kurma pun tak ada, saksen pun dah ono. Apa kata Rasulullah? Ucapkanlah kalimah-kalimah yang baik juga menjadi sedekah. Kan ada satu kisah sikit lagi tuan-tuan. Orang sedekah ni bukan setakat menjauhkan neraka. Saya nak cerita sahabat Nabi ni, ya, begitu yakinnya terhadap ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Diceritakan oleh dalam kitab Raudatul Muttaqin, iaitu satu masa kisah Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan isterinya Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah. Satu masa Fatimah ni dalam keadaan sakit. Sakit berapa hari, badannya lemah, ya. Ya, orang sakit ni tak selera makan tuan-tuan, betul? Tengok sakitnya lah. Kalau demam, darah tinggi, tekanan darah rendah, mulut pahit. Tapi kalau gawat, selera lagi. Yang sakit kaki, oh nampak kambing golek, nampak sell out. Oh, tadi saya dapat sell out belantai. Yakin? Allahumma barik lana. Belantai je. Ya. Dia okey lagi. Tapi kalau orang yang demam ke apa kan, dia tak selera makan. Fatimah dah berapa hari tak makan. Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, aku tengok kamu ni tak selera makan, badan lemah. Ada kepengin makan apa wahai Fatimah? Sayyidina Fatimah pun cakap, abang saya nak makan, kepengin ada makan buah hurman. Hurman ni apa? Buah delima. Wah. Tuan-tuan pernah macam tu tak? Nampak isinya sakit, ayang, manja, apa tu bang, daling, liling. Tuan-tuan panggil apa? Liling. Terpulang lah. Yang ke liling ke, makmur ke, terpulang lah. Itu masing-masing. Pernah tak tanya? Ayang dah lama tak makan, mulanya pahit yang ya. Ayang nak makan apa? Ayang ingin nak makan gearbox. Belikan. Pernah tanya macam tu? Tanya. Ya. Jadi si Sayyidina Ali tanya, kata Siti Fatimah, saya ingin nak makan buah hurman, buah delima. Sayyidina Ali pun terfikir apa? Sebab tak ada duit nak beli buah delima. Macam tuan-tuan, ayang macam demam, nak makan apa? Nak makan buah mangga harum manis. Wah, ambil handphone online dekat Perlis. Nak berapa biji? 2 biji, abang belikan sekotak. Sebab duit banyak, betul. Duit pencen ada, duit sawit dekat kampung tak habis-habis dimakan. Contoh. Tapi Sayyidina Ali tak ada duit ketika itu. Dia berfikir, oh aku ada sahabat yang berada di pasar, aku nak utang dengan dia. Akhirnya jumpa sahabatnya dekat pasar, utang 1 dirham, dapatlah dia beli sebiji buah delima. Alhamdulillah. Dah ambil buah biji delima tu, dia nak balik. Dalam perjalanan ada peminta sedekah. Nahan Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, aku kiwis pirang dino orang mangan. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Dah berapa hari tak makan, letihnya, lapar betul aku. Agak-agak kalau kita nak bagi ke tak? Dah lah beli buah delima hutang, omahnya sakit dan nunggu, agak nak bagi tak? Kalau tuan-tuan mungkin bagi lah.
Kalau saya penak-penak renjaluk, aku duit sampai utang wong omahku loro wis ngenteni, kuwi apa kurange sikil ono, tangane pun ono males kerja kowe iki. Disentak-sentak. Wah, wis ora tak kei. Kan. Itu mungkin saya tuan-tuan. Tapi Sayyidina Ali ada orang meminta-minta, dia teringat ayat Quran. Kalau kita teringat ayat Quran, mungkin tuan-tuan ingat Sayyidina Ali teringat apa? Wa ammasaila fala tanhar. Dan apabila ada orang meminta-minta, jangan kamu herdik. Jangan kamu herdik. Saya betul tuan-tuan, memang diuji oleh Allah. Saya terangkan macam ni dekat masjid kuliah subuh. Kuliah subuh balik sulung, kat masjid balik sulung. Saya keluar memang diuji betul tuan-tuan. Ada orang naik motor. Assalamualaikum Ustaz. Oh, tiba-tiba Ustaz duduk kat sini ya? Bukan, itu Ustaz Ismail. Saya tak. Ustaz, dia keluar teruskan. Dia punya semput dia tu, pancuk tu. Saya ni ada sakit semput lah Ustaz. Minta RM23 Ustaz. Oh siap. Nanti kalau tak boleh beli ni, saya nanti boleh pitam Ustaz. Lu ingat nak bagi ke tak tadi aku baru terang wa ammasaila balatan. Aku nak bagi ke tadi, nak bagi nama tinang. Saya cakap ini bang. Depan tu ada farmasi murni. Saya belikan Oh tak apa bang, tak bang. Tak apa pula kata dia. Tak payah. Saya tak nak nyusahkan abang. Abang banyak kerja. Abang bagi duit aja. Padahal farmasi depan tu dekat aje. Nampak ada kelentung benar. Kelentung benar kan ni. Ambillah RM10. Saya ikat jugalah tuan-tuan Ni pun saya nak jenuh kan. Petangnya kena lagi tuan-tuan, dekat sen minyak. Assalamualaikum bang. Ada lagi petangnya tu, kena lagi. Bang, saya ni sakit mental. Minta RM10 bang. Dekat Petronas Mesrai tu. Masuk punya. Bang, minta saya tak berikan. Saya minta RM10 bang. Saya sakit mental lah bang. Perlu lapor betul. Saya tengok jamnya jam jisok. Seluar banyak kocek jenama ni. Saya teringat juga kisah Sayyidina Ali ni. Wa ammasaila falatanar. Aku duit pun tak ada pecah RM10. Bukan nak nunjuk ada 50. Nak bagi 5, koyakkan kecil-kecil mana laku. Kan? Macam mana lagi? Gini. Aku jangan adik ini bang. Saya duit tak duit. Duit pecah tak ada. Baik dia tak pandai buat. Duit besar kan lagi bagus. Baik tak macam gitu. Abang kalau sesak sangat pergi majlis agama Islam bang minta bantuan. Boleh juga kan kalau betul tu. Tak apalah bang, terima kasih Dia pergi orang depan pula kena. Tadi Sayyidina Ali teringat wa ammasaila falatan. Dia tak banyak cerita. Buah dirima tu dibelah bagi dua. Satu dibagi peminta sedekah, satu dibawa balik. Peminta sedekah tu dia lapar, dapat buah dirima, telap-telop lah dia makan. Seluruh makan-makan. Alhamdulillah, peminta sedekah tu pun badannya bertenaga. Apabila Sayyidina Ali balik beri salam, kok Fatimah iso mapak. Mapak tu mapak. Boleh bangun, boleh nyambut Sayyidina Ali. Sedangkan Fatimah tadi sakit, badannya baring aja. Wahai Fatimah, kamu sihat? Ya bang, Fatimah abang minta maaf. Ibaratnya begitulah. Abang tadi buat derima beli sebiji, tapi tinggal separuh. Separuh tadi dalam perjalanan ada peminta sedekah, dia lapar sangat, jadi abang bagi 2. Tak apalah bang, mungkin dengan keberkatan abang bersedekah tadi, wahai Sayyidina Ali, dengan keberkatan sedekah, tiba-tiba badan saya bertenaga, dan keinginan nak makan buah derima tu tak ada. Tengok. Sebab itu kata Rasulullah, dawu mardakum bisadaqatin. Obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Jangan pula nanti balik ubat darah tinggi, ubat cair darah, ubat insulin, semua masuk tong sampah. Bang, kenapa buang semua ni? Itulah suruh pergi kuliah tak nak pergi, tidur je kat rumah tengok Gaga Bang Gaza. Tengok abang ni ilmu ni. Kalau tuan-tuan yakin betul tak apa. Ya tak jadi tuan-tuan. Berubat-ubatlah, makan ubat-ubat, tapi bersedekah tu tuan-tuan di antara penawar penyakit. Lagi-lagi waktu subuh tuan-tuan masuk tabung RM10. Ya Allah, dengan keberkatan aku bersedekah ni, ya Allah, sembuhkanlah penyakit siapa-siapa. InsyaAllah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, dah isinya sembuh, tak lama kemudian datang Salman Al-Farisi datang, bawa dulang. Diceritakan bawa dulang. Dulangnya ditutupi kono. Ditutupi. Dia berjumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun tanya, wahai Salman, kau ingin bawa apa? Tapi tak jauh lah. Bawa apa? Ini adalah Rasulullah, ayah kamu tadi suruh bagi kamu.
Sayyidina Ali pun buka tutup talam tu yang menutup. Rupa-rupanya dalam dulang tu ada 9 biji buah delima. Tadi beli sebiji, sedekah sebiji. Itu pun hutang. Tiba-tiba ayat Rasulullah bagi satu dulang dalamnya ada 9 biji buah delima. Tuan-tuan suka tak? Kalau saya alhamdulillah masya-Allah, masya-Allah, alhamdulillah masya-Allah. Saya suka betul. Tapi Sayyidina Ali kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi takkan jauh lah. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sita, sab'ah. Samanya 9. Lalu kata Sayyidina Ali, kenapa cuma 9? Satu lagi mana wahai Salman? Kenapa tak 10? Kan pelik? Patutnya dah bagi 9 tu suka sangat. Mak dikira. Dia tanya satu lagi mana? Lalu Salman Al-Farisi dia kata apa? Dia senyum. Dia senyum. Dia sambil senyum tu, dia keluarkan sebiji di lengannya. Ini ada sebiji lagi ni. Wahai Ali ada cukup 10. Kata Sayyidina Ali, saja nak macam kita kawan-kawan gitu suka kadang-kadang cakap, ada pun. Ini saja nak menguji kamu wahai Ali. Kamu teringat tak ayat Quran, man ja'abil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang membuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali ganda. Sayyidina Ali dia ingat tadi, dia derma, dia sedekah 1 biji buah hurman akan dibalas 10. Dikira 9, satu lagi mana? Itu yang dia tanya. Jadi tuan-tuan, kalau kita sedekah, yakinlah Allah Ta'ala akan ganti. Dekat akhirat sudah barang tentu, tapi kadang-kadang dekat dunia Allah Ta'ala dah ganti. Saya pernah tuan-tuan dulu, saya dah cerita katnya tuan-tuan, sebagai penutupnya tuan-tuan. Ini cerita betul berlaku pada saya. Saya nak pergi belajar. Bawa duit RM20. RM20 tu niatnya apa? Nak makan mi Bandung dengan teh ais. Pergi belajar. Lepas belajar nanti nak ngatih lah dekat Medan gitu. Pula belajar, ada daripada madrasah mana kita ada tabung pungutan untuk membina baik pulih madrasah, buat surau. Wah, saya teringat pula, seluruh orang sedekah, aku sendiri tak sedekah. Tapi duit RM20 ni tak dapatlah makan mi Bandung. Tak ada duit pecah. Kalau duit pecah boleh bagi RM10 kan, RM5, RM1. Ni RM20 gantat. Macam mana nak koyakkan gitu? Boleh laku koyak? Tak boleh laku. Tak apalah, kejam mata lah. Mi Bandung pun aku kena gaut ni. Silap-silap kena gaut ni. Tak payah tak apalah, masuk tabung je lah RM20. Tengoklah. Sekali balik kelas, Ustaz! Terpelanjat je. Kenapa? Yuk ngetas yuk. Benung. Wah, ada kawan ajak makan mi Bandung. Wah, pucuk dia cerita ulang mendatang. Saya tak bawa dompet. Tak apa Ustaz, tak apa. Saya belanja. Wah. Saya pun makan lah. Dah makan gitu. Dah tak bayar. Tiba-tiba orang tu bagi saya sampul. Sampul. Nak mantu ke? Ustaz terlupa ke? Ustaz dulu kan ada bidang terjun. Ustaz kena ceramah. Saya lupa nak bagi nak bagi hadiah dengan Ustaz. Saya tak duit. Saya bilang, musuh jangan dicari, rezeki jangan ditolak. Betul juga. Yalah. Saya tak buka lagi tuan-tuan. Saya tak buka lagi. Masa tu saya naik kereta kembara. Dan kereta kembara saya buka juga. Tadi tak nak, buka juga. Buka. Sekali dalam sampul tengok 200. Ya Allah, aku tadi sedekah RM20, dapat 200. Kalau tahu tadi aku buat RM40. Ya Allah, sampai begitu pula fikir aja pula. Astagfirullahaladzim. Janganlah macam tu tuan-tuan. Ni cerita Allah Ta'ala nak ganti sekelip mata je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat, banyakkanlah bersedekah itu InsyaAllah. Baru 2 je tuan-tuan tu. Satu lagi sebagai penutup ni, minta tolongkan bagi kertas ni. Ni tuan-tuan, amalan tuan-tuan. Ini dekat dunia je tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita tengah di musim panas ni. Kalau boleh baca doa ni kalau kita terasa panas terik, pendek aja doa ni. Kalau kita rasa panas ni, rasa masing-masing lah. Ada orang kata tak panas, ada orang rasa sejuk. Apabila panas, kita janganlah mengeluh. Bacalah doa la ilaha illallah wahdah ma asadda harra hazal yaum Allahumma ajirni min harri jahannam. Baca la ilaha illallah wahdah ma asadda harra hazal yaum Allahumma ajirni min harri jahannam. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa.
Alangkah panasnya hari ini ya Allah. Ya Allah, lindungilah diriku daripada kepanasan neraka jahanam. Panas kat dunia sikit je tuan-tuan. Kita minta perlindungan daripada panas neraka jahanam. Apabila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Apabila doa ketika hujan berhenti, mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillahi wa fi fadli. Doa agar hujan dialihkan ke tempat lain. Ni kadang-kadang dulu mantu tuan-tuan, saya ingat lagi. Taruh benda dalam, suar dalam coli atas bilik pengantin, nanti tak hujan dialihkan. Itu saya tak jumpa hadisnya tuan-tuan. Baca doa di hadis tu saya tak jumpa. Doa meminta hujan. Allahumma skina ghaisan mu'isan mari'an nafi'a khairadh dhari ajilan ghaira ajil. Ya, ini. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.